Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah duduk dengan sahabat, kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki. Orang lelaki ni rambut dia kusuk masai, datang jumpa Rasulullah. Kemudian dia bertanya tentang 3 perkara. Ya. Pertama sekali tentang apa itu Islam. Kedua, apa itu iman. Yang ketiganya, apa itu ihsan. Okey. Selepas dia tanya, dia pun keluar. Dia keluar dan hilang. Macam tu. Jadi Rasulullah pun tanya pasal sahabat semua tu. Kan? Sahabat-sahabat aku, kau kenal tak orang lelaki yang datang tadi tu? Sahabat kata, kami tak kenal. Allah dan Rasul saja yang tahu, kata. Jadi Rasulullah kata, itulah Jibril. Kisah tentang hadis Jibril. Okey, hadis Jibril datang untuk ajar sahabat-sahabat ni tentang Islam, tentang iman dan juga tentang ihsan. Benda tu berlaku dekat pintu ni lah, pintu Babu Jibril ni. Okey, itu Babu Jibril. Pintunya satu lagi ni panggil pintu Babun Nisa. Babun Nisa ni adalah pintu untuk perempuan-perempuan, sahabat-sahabat perempuan datang jumpa Rasulullah untuk bertanya soalan. Bila Rasulullah wafat, jadi tugas untuk menjawab soalan ni banyak diambil oleh Aisyah. Okey, Aisyah dia akan duduk dekat rumah dia, belakang ni rumah Rasulullah. Okey, belakang ni rumah Rasulullah. Dan orang sahabat-sahabat ni akan bertanya pada Aisyah tentang apa-apa permasalahan. Itu dipanggil Babu Nisa, pintu perempuan. Okey, ni tambahan sahaja. Mungkin ada yang tak tahu. Kan, ramai yang tak tahu. Pintu yang kecil ni, nampak pondok kecil tu, ada lorong bawah tu kan. Okey, itu pintu, bukan pintu apa-apa pun, tak ada zaman Rasulullah. Itu pintu untuk monitor seluruh masjid. Monitor masjid. Maksudnya kamera, mikrofon, maintenance lah, apa semua tu kat bawah tu lah. Okey, dia tak buka pada orang lain. Tapi saya pernah masuk bawah tu lah. Jadi dia adalah CCTV dia, untuk cameraman lah, apa semua tu. Dan saya pernah masuk bawah tu sampai ke makam Rasulullah. Bawah tu kosong, sekosong-kosongnya. Macam mana kat atas ni, tiang yang kita nampak atas tu, sampai ke bawah, sampai ke lantai bawah. Bawah kita ni ada 4 tingkat. Bawah ni sekarang kita ada 4 tingkat. 4 tingkat level untuk tandas dan juga parking kereta. Untuk tandas ada 4 tandas. Untuk parking kereta ada dua tingkat. Okey, di bawah kita ni sekarang ni. Pintu masuk dia semua yang kita nampak atas ni lah. Yang macam tandas semua tu, itu dia punya pintu masuk bawah lah. Okey, itu yang tentang masjid punya structure lah. Okey, di bawah ni sampai ke makam Rasulullah semua kosong, tak ada apa. Kecuali bila sampai ke tempat Rasulullah tu, dia terpasang konkrit. Okey, pasang konkrit. Ni saya nak sambung ya, Ustazah sambung. Oh. Cerita tentang konkrit ni, kenapa dipasang satu ketika ada cubaan nak curi jasad Rasulullah.
Okey, ada cubaan nak curi jasad Rasulullah. Jadi waktu tu ada 2 orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah lama. Okey, nanti saya tunjuk dia punya rumah dia dekat mana. Tak jauh pun. Kalau kita boleh tengok depan ni, nampak ni depan ni, sebelum mahkamah kita nampak macam curve tu kan. Bumbung merah tu belakang sikit je. Yang belakang tu adalah mahkamah syariah Madinah. Okey, dekat bumbung merah tu belakang sikit. Itulah rumah Yahudi tu duduk. Dan rumah tu memang straight dengan makam Rasulullah. Jadi 2 Yahudi ni setiap hari tugas dia ialah dia korek tanah kan, dan dia buang dekat bucket. Okey, setiap hari dia korek tanah dan asal tu dia pergi bucket kononnya pergi ziarah dan dia buang tanah tu. Okey, setiap hari bertahun-tahun sampailah terowong tu dah dekat dah dengan makam Rasulullah. Jadi ketika tu Rasulullah hadir dalam mimpi khalifah waktu tu. Okey, yang dia kata selamatkan aku daripada 2 orang ni. Dia tunjuk muka orang tu, 2 orang Yahudi tu. Jadi khalifah ni terkejut. Bangun tengah malam, dia kata mimpi apa ni? Mimpi jumpa Rasulullah ni bukan mimpi biasa-biasa, tapi pelik mimpi dia. Okey. Kemudian dia tidur mimpi lagi sekali. Hinggakan 3 kali mimpi dalam satu malam. Jumpa Rasulullah kata selamatkan aku daripada 2 orang ni. Bukan 2 orang ni lah, dia tunjuk kan 2 orang ni. Okey, 2 orang sana yang mimpi. Jadi khalifah pun bangun pagi dan berjumpa dengan dia punya memandang menteri lah, Perdana Menteri dia, orang-orang cerdik pandai. Dia bercerita, aku semalam mimpi jumpa Rasulullah dan Rasulullah sebut macam ni sekian-sekian. Apa takwil dia? Jadi semua tak tahu apa dia punya takwil. Jadi apa yang Sultan tu buat, dia datang ke Madinah. Waktu dulu khalifah duduk dekat mana? Dekat Baghdad. Baghdad. Ya, sebab tu P. Ramli ni banyak cerita dekat Baghdad kan. Zaman dulu. Kemudian khalifah pun datang ke Madinah dan dia buat jamuan makan. Dia panggil semua penduduk Madinah datang jumpa dia untuk bersalam dengan dia dan buat jamuan makan. Semua datang kecuali 2 orang ni tak datang. Okey. Jadi bila dia salam-salam semua tu, dia kata aku tak jumpa orang yang Rasulullah sebut tu. Jadi dia tanyakan benar. Dia kata semua datang dah. Semua datang. Kecuali 2 orang ni tak datang. 2 orang Yahudi ni. Okey. Sebab dia orang puasa. Bagus nampak. Puasa, ziarah, bakit lah apa semua tu. Jadi khalifah pun kata jemput dia, nanti berbuka puasa dengan aku. So dia jemput. Bila datang tu, daripada jauh lagi khalifah ni dah dudak-dudak dah kata, dia ni orang ni, 2 orang ni kan. Kenapa Rasulullah sebut selamatkan daripada 2 orang ni, sedangkan orang ni nampak soleh, orang ni nampak baik lah apa semua tu. Jadi khalifah pun duduk dengan dia untuk tunggu sampai berbuka puasa. Dalam masa yang sama, khalifah pun arahkan tentera dia untuk pergi geledah rumah depan ni je. Pergi geledah rumah basic, tak ada apa semua tu, tak nampak mencurigakan, memang tak ada dah. Jadi ketika nak keluar tu, tiba-tiba salah seorang tentera ni dia tersepak, dia punya pemaidani ni kan, terasa macam ada something kat bawah tu. Dia buka pemaidani tu, nampak ada pintu, buka pintu, ada terowong, jalan terowong sampai dekat depan ni, depan makam Rasulullah. Hampir berapa kaki lagi lah nak sampai ke makam Rasulullah. Jadi lepas tahu tu, khalifah pun tangkap dan juga hukum bunuh. Okey, 2 orang tu. Selepas tu khalifah pun buat ceracak masuk dalam tanah, kemudian pagarkan makam Rasulullah. Itu sejarah lah. Okey. Yang keduanya yang Yahudi yang duduk dekat tanah Madinah. Madinah ni dulu orang Yahudi duduk. Okey, orang Yahudi ni dah buat perancangan. Mereka dah merancang lama dah. Macam pernah dengar kan. Kita yang lalai. Okey, orang Yahudi ni dah lama dah duduk dekat Madinah ni sebab dia fikir dia dah dapat dah insting bahawasanya Nabi akhir zaman akan lahir di bumi Madinah ni. Okey. Jadi orang Yahudi ni kononnya nak katanya makan. Kenapa suara saya slow daripada saya? Saya cakap slow lagi daripada saya. Banyak pun sampai belakang.
Okey, dengar belakang? Dengar ya kat sini pun. Okey, ni makam syuhada yang 73 orang tu, salah seorang yang Ustazah sebut tadi tu Hamzah. Kan, Hamzah ni bapa saudara Rasulullah, simpan depan ni. Dia ada dua, satu yang ujung tu, yang paling ramai tu, yang keduanya yang depan ni, depannya Hamzah. Ini berlaku simpan semula ni selepas berlakunya Ustazah kata banjir tu. Okey, banjir ni tak lama pun. 120 tahun yang lalu. Barulah maksudnya. Sebab apa waktu tu Syekh saya dia kata bapak dia tulis. Bapak dia yang jadi orang kata saksi lah. Saksi dia tulis kitab tu. Syekh Syakiti tu dia tulis lah salah satunya cerita tentang keluarnya jenazah lah. Sebab tu orang yang mati syahid ni dia punya jasad dia tu tak hancur. Masih berdarah lagi. Bal ahya'un indahum. Indallah. Maksudnya jasad mereka ni kalau gali sekarang ni nampak satu-satu. Kalau kata orang yang syahid pun macam tu, tambahlah jasad Rasulullah. Sebab tu bila kita ziarah Rasulullah tu memang kita sebenarnya dekat sangat dengan Rasulullah. Kan? Itu yang kita kena rasa orang kata dekat sungguh kita datang ke Madinah ni. Okey? Apa yang kita nak buat bila kita datang sini, macam saya sebut tadi, kita bagi salam, kan? Lafaznya macam-macam, paling simple sekali, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah lahiqun. Selamat sejahtera lah wahai ahli diyar. Diyar ni tempat rumah duduk. Tapi inilah rumah kita yang akan kita duduk akhir nanti, kan? Sesungguhnya kami yang hidup ni akan datang menyusul kemudian. Itu maksud doa tadi tu. Ataupun Assalamualaikum, kan? Ya ahli kubur ke apa semua tu. Okey? Yang ahli diyar ni dia lebih orang kata lembut lah bahasa dia. Kan? Ahli kubur ni, wahai orang kubur, kan? Kita ni pun ahli kubur juga, cuma tak masuk lagi kubur. Kan? So bahasa Arab ni kadang-kadang dia nak melembutkan, melunakkan bahasa tu, kan? Dia panggil ahli diyar. Kan? Orang kata penghuni rumah. Penghuni rumah apa? Rumah kita ni yang akan kita masuk nanti, kan? Lepas tu tak disyaratkan syariatkan untuk nak doa apa-apa, kan? Kita tak ada doa apa kat sini, kan? Cuma kita bagi salam je. Kemudian kita doalah mudah-mudahan kita ditetapkan iman, kan? Dipanjangkan usia kita dalam keberkatan. Itu je. Okey? Baik, kita boleh bagi salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah lahiqun. Okey? Okey, jom. Ada apa masalah? Hindun pula, kan? Tak bisa. Okey. Hindun ni siapa dia? Hindun ni dia ni kematian suami, bapa, abang, adik lelaki 4 orang. Keluarga dia ketika perang Badar. 4 ni siapa bunuh? Hamzah. Jadi Hindun ni marah, dendam kesumat. Jadi dia ikut perang ni semata-mata nak bunuh Hamzah. Okey. Apa dia buat? Dia ada seorang panjang sahaya. Okey, nama dia Wahsy. Wahsy ni orang kata pemegang pingat emas Olimpik baling lembing. Nak kata hebat tak hebat, lubang ring tu apa? Lubang subang. Bukan subang kita lah. Subang kita ni kecil. Subang mereka ni besar. Kan? Besar ni. Dia boleh baling macam tu lah masuk. Tengah duk menari-nari baling macam tu. Nak kata hebat tak dia. Jadi Wahsy ni ditugaskan untuk bunuh Hamzah sahaja waktu perang. Jadi Wahsy ni ada satu ketika dia tengah mengendak Hamzah. Hamzah ni depan ni orang tak pernah boleh bunuh dia, boleh cederakan dia sebab dia pandai. Okey. Tapi daripada belakang Wahsy ni paling tembus dia punya dada dia ni daripada belakang ke depan. Jadi gugurlah Hamzah kat sini. Kemudian Hindun pun datang. Okey. Dan orang kata robek-robekkan dada dia. Tapi adalah kisah-kisah yang separuh tak penting. Yang dikatakan Hindun ambil jantung, hati Hamzah ni. Dia bukan hati ni besar, lang, kan? Hati orang perempuan ni jantung tu lah hati. Kadang-kadang cerita dengan ni tak apa nak komplain. Hati ni, lang ni hati, kan? Hati yang dua ni, kan? Tapi yang kita cerita tu adalah jantung, kan? Jantung panggil apa? Heart, kan? So dia kunyah jantung tu, kan? Itu cerita tu selepas kita selidik dalam kisah-kisah kitab-kitab tu tak jumpa pun. Mungkin ditambah untuk penambah cerita lah. आवाज नहीं क्यों नहीं कर रही? पांचों के लिए घी सर कढ़ाई में
Iaitu hukum undang-undang dia ialah hukum hudud lah. Okey, salah satu hukum hudud yang kita selalu tahu ialah pancung lah. Okey, ini antara sport yang dia akan buat hukuman pancung. Bukan dalam masjid, kat luar masjid depan ni. Hingga kini. Hari ini tak lah. Hari ini tak lah. Proper tu sikit. Okey, yang tu dipanggil Masjid Abu Bakar. Okey, yang nama masjid-masjid ni bukan masjid asalnya, tempat lah. Okey, kenapa dipanggil Masjid Abu Bakar? Bila Rasulullah wafat, okey, siapa khalifah selepas Rasulullah? Abu Bakar lah. Jadi bila Abu Bakar jadi khalifah, semayang raya tahun tu, Abu Bakar dia malu nak semayang dekat tempat Rasulullah. So dia injak ke tepi sikit dan dia semayang dekat tempat yang baru. Itu dipanggil Masjid Abu Bakar. Padang kosong, padang terbuka. Jadi kenapa Rasulullah sembahyang raya dekat padang? Supaya perempuan yang haid, ada anak-anak kecil boleh join sekali. Walaupun dia tak sembahyang, boleh duduk keliling. Raya kita nak happy semua tu. Kalau buat kat masjid, orang perempuan duduk kat rumah lah. Betul tak? Macam kita buat sekarang lah. Bila sembahyang raya, perempuan duduk kat rumah lah, nak siapkan makanan lah, itu lah, inilah, apa semua tu. Orang lelaki je sembahyang dekat masjid. Tapi sunnahnya ialah perempuan semua satu kampung kena turun waktu sembahyang raya, dengar khutbah raya dan juga takbir ramai-ramai. Lepas tu barulah balik rumah. Jadi Rasulullah buat dekat padang. Padang tu ketika Rasulullah jadi imam, musim panas, awan tiba-tiba datang macam ni lah, macam kosong macam ni, tiba-tiba awan datang memayungi Rasulullah. Okey, itu dipanggil Masjid Ghamamah. Okey, kita pusing ke sana. Okey. Bismillah. هدي يا زايد بسم الله ما شاء الله هدي يا زايد تقبل حياك Di tempat Bilal. Itu makna. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Jauh mulia. Ini masih asal. Okey. Yang ini mihrab Rasulullah. Bukan ni. Ini mimbar dia. Ini yang tiang nombor 2 ni, sebelah kanan ni. Itu yang tempat Rasulullah sujud lah. Kalau dapat tu dah tempat Rasulullah sujud. Jadi ni ni untuk kita ziarah makam Rasulullah. Okay. Rasulullah depan sini, insya-Allah.
Okey, dia ada 3 pintu. Pintu pertama, pintu kedua dengan pintu ketiga. Yang makam ni pintu yang kedua, yang tengah-tengah tu. Oh, inilah asalnya rumah dia dulu kan. Rumah ni. Tapi taklah bentuk macam ni. Luasan dia macam besar ni ya. Sampai belakang tu dengan depan ni. Ni rumah Rasulullah dengan Aisyah. Rasulullah ada banyak isteri kan. So isteri Rasulullah keliling ni lah. Tapi yang tukar ni ialah yang ni. Kita tengok luas mana. Daripada depan ni sampai depan tu. Depan tu ni. Oh ni lah yang hijau. Hijau ni je. Sampai depan tu je. 1, 2, 3, 4. So ni je. Ni lah. Okey, yang ni yang pintu pertama, pintu kedua tu. Pintu kedua tu makam Rasulullah. Okey, dia ada dua, dia ada 3 lubang yang tengah ni. Dia ada 3 lubang. Okey. Yang lubang pertama tu betul-betul dengan Rasulullah. Yang keduanya Abu Bakar, yang ketiganya Umar. Ni tengah. Okey. Yang dia tulis dengan Rasulullah. Habis tu nak bagi salam. Okey. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Yang ni semua tak ada. Yang sana sini tak ada. يعني حضر عليهم فوق كثير بعد الصلاة. يلا حج 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 حج. Sampai dengan كان طويل الجديد. لا خلنا بداخل. خرج يا شيخ هناك حجي. ترى احسن رباعيه. افضل لك من الظهر. يلا يا شيخ. خرج يا شيخ. خرج يا شيخ. هناك حجي. يلا يا شيخ. Dulu Arab ni sebelum ada negara dipanggil Arab Saudi ni, dia dikenali dengan Jaziratul Arab. Jaziratul Arab ni bermaksud semenanjung Tanah Arab. So semenanjung Tanah Arab ni dia ada bahagi dua. Satu Hijaz, satu lagi Najran. So dua tempat ni yang orang kata yang membahagikan Jaziratul Arab ni lah. Jadi Saudi sekarang ni. Ini cara masakan Arab. Okey, dipanggil matbi. Matbi ni maksudnya ayam masak atas batu. Ini batu ni macam batu sungai lah. Macam tu masak. Kita masak atas arang ataupun atas ni lah, di atas batu. Cara masakan dia lah. Raudhatun min riyadil jannah. Ni ya dia punya statement dia. Antara rumah aku dan juga mimbar aku ni, inilah taman-taman syurga. Salah satu taman-taman syurga lah. Jadi yang dimaksudkan taman-taman syurga ni ada dua perkara, dua pendapat lah. Yang pertama sekali, memang kawasan tu akan dibangunkan ke akhirat nanti dalam syurga sama. So seolah-olah kita ni masuk syurga awal. Sebab tempat raudhah tu akan dibangunkan balik dekat akhirat nanti. Yang tu yang pertama. Yang keduanya, yang dimasukkan dengan taman-taman syurga ni adalah disebabkan waktu tu berdasarkan hadis yang satu lagi, yang mana Rasulullah kata majlis ilmu ni adalah taman-taman syurga. Jadi maksud kata Rasulullah kata ni antara rumahku dengan mimbar aku ni taman-taman syurga ni disebabkan kawasan tu lah Rasulullah selalu mengajar sahabat-sahabat lah.
Jadi ni yang dia punya pintu Babu Salam dia tu, kat situ. Itu yang pergi Raudhah. Okey, dekat Raudhah ni apa yang dia punya fadilat dia? Fadilat dia antara salah satu tempat yang mustajab doa. Mustajab selain daripada Multazam, selain daripada Kaabah, kan. So dekat Madinah ni dia ada Raudhah. Raudhah ni tempat untuk orang berdoa untuk cepat sampai hajat lah. Itu yang orang ramai rebut nak masuk dalam Raudhah. Jangan kita kalut sangat sembahyang sampai kita lupa nak doa, kan? Doa tu yang paling penting. Tapi doa tu yang paling penting. Sembahyang ni mana-mana tempat boleh sembahyang, tapi bila dah masuk Raudhah tu, banyakkan kita berdoa. Kalau kita tak boleh nak sembahyang, kalau dululah kan, orang kita nak sembahyang orang dah ramai, kan? Kita beri kita doa je lah selagi mana kita duduk dalam kawasan Raudhah tu. Tapi kalau kita boleh sembahyang, kita solat lah. Sebab apa? Solat tu, kalau kita tahu definisi ataupun menghayati orang kata macam mana solat tu, itulah orang kata macam mana kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab kita waktu kita solat tu lah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Cuma kita kena faham lah dia punya orang kata manifest tentang solat tu. Kalau kita tak faham, better lepas main sunat 2 rakaat kita banyak doa lah. Kita doa tak semestinya dalam bahasa Arab lah, kan? Buku panduan ke apa semua tu tak tepi. Kita doa apa yang kita nak dalam bahasa kita sendiri, kan? Yang penting setulus hati, yang orang kata sepenuh hati kita, kan? Biar deep inside lah, orang kata betul-betul dalam hati kita nak apa. Itu yang orang kata kita nak buat pun. Kita akan masuk ke kuburan Baqi', mengiringi jenazah pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat melihat yang dipanggil syurga Baqi' ni. Kat sini disimpan isteri-isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah dan juga para sahabat. Sekarang ini alhamdulillah kita dah masuk ke kuburan Baqi'. Kawasan yang kita lalui ini sekarang ni adalah kawasan lama yang di ketika zaman Rasulullah, para sahabat dan juga tabi'in semua disimpan di sini. Yang lama ni kan? Yang lama dah takkan dikorek oleh lah. Amalan yang Rasulullah buat ialah Rasulullah selalu datang ziarah Baqi'. Rasulullah pernah pesan, dulu aku melarang untuk datang ziarah kubur. Sebab orang dulu bila datang ziarah kubur ni, dia meratap, meraung, menangis. Sebab dia sedih, hilang, terputuslah hubungan ni semua tu. Tapi bila Rasulullah kata orang yang Baqi' ni kat akhirat nanti, mereka ni lah orang yang paling nikmat sekali. Jadi nak menangis kenapa? Bahkan kamu kena berbahagia, kena gembira. Allah Ta'ala pilih untuk simpan. Jadi Rasulullah waktu tu Rasulullah kata so Rasulullah kata datanglah Baqi', ziarahlah ahli Baqi', bagi salam kat dia orang, kan? Mudah-mudahan tazkiyatul orang kata nafs, untuk memperingati diri kita ni tentang kematian. Tentang kematian. Bila kita tengok macam ni, anggaplah kita ni kat dunia ni billionaire, tapi akhirat nanti duduk dalam ni juga, kan? Itu je tanda tu pun tak lama kan? Ini je, kan? Jadi bayangkan kalau kita ni berada di tempat lain, simpan tempat lain, sementara nak tunggu sampai datang hari kiamat nanti, dah beratus tahun, dah beribu tahun duduk dalam tanah, kan? Sebab tu ulama kata, kalaulah orang tahu nilai kehidupan kita ni waktu kita hidup ni hanya sekelip mata saja, panjangnya hidup kita dekat dunia ni hanya sekelip mata saja. Contoh umur kita ni boleh pergi sampai 60 tahun, 70 tahun. 70 tahun tu nak compare dengan kita duduk dalam kubur ni sampai hari kiamat, mungkin orang terdahulu ni dah beribu tahun dah, kan? Dah beribu tahun dah duduk dalam tanah ni, tunggu bila nak kiamat. Mereka ni tak sabar kata bila lah nak kiamat, bila lah nak kiamat. Supaya apa? Supaya orang kata cepatlah,
cepatlah dia punya apa nama hisab dia nanti, azab kubur dia tu. Tapi alhamdulillah siapa yang dekat Baqi' ni, Allah Taala angkat dia punya azab kubur dia. Allah Taala angkat azab kubur dia. Gara-gara berkat para sahabat depan-depan sini semua tu. Dah duduk sekali dengan sahabat-sahabat semua. Allah Taala. Tempat dia simpan. Lepas tu baru Allah Taala akan hisab. Dah hisab tu, yang mana yang masuk neraka dia akan pergi neraka. Yang masa masuk syurga dia akan lalu titian siraj tu. Titian siraj ni kan yang dikatakan sehalus orang kata rambut di belah tujuh kan. Itu gambaran betapa susahnya nak lalu. Bagi orang yang susah lah. Tapi bagi orang yang senang kan, dia melintas seolah-olah sekelip mata. Dan orang yang paling beruntung sekali ialah orang yang waktu hisab tu dah masuk dah syurga. Dia tak lalu dah. Dia dah skip dah orang kata benda-benda tu semua. Dia dah ada orang kata expressway, orang kata ataupun fast line. Dia buat binaan. Dilarang buat binaan pada kubur. Sebab yang letak pokok tu gimana Ustaz? Memang ada hadis yang Rasulullah letak pokok. Untuk apa nama? Untuk arwah tu kan. Tapi itu hanya sekadar untuk letak pokoknya tu je lah. Tak ada lah kita nak letak pokok kapet ke, nak bagi cantik letak orang kata patah dia lah apa semua tu. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, dia akan mengundang ke arah pemujaan kan? Yang mana kita tengok makam-makam sebahagian ulama-ulama ataupun makam sebahagian wali-wali Allah kan, yang sekarang ni telah jadi tempat orang kata tarikan orang datang untuk minta hajat. Sedangkan orang yang meninggal ni dah terputus hubungan dia dengan apa nama kita yang hidup ni kan. Adalah hadis Rasulullah sebut kata idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa salat kan. Bila meninggalnya anak Adam ni, terputus segala amalan dia kecuali 3. Okey, benda 3 tu je yang tinggal. Sedekahun jariyah, sedekah yang jariyah, kan, waladun soleh yud'alah, kan, anak soleh yang mendoakan dia. Lepas tu ilmu yunfa'u bih, ilmu yang dia manfaat. Ini yang kekal lah, yang kekal akan jadi saham sampai akhirat. Jadi tu Allah ada syurga ya Allah. Jadi berbahagialah. Kalau kita ni niat nak meninggal kat sini, memang ada dia punya hukum tak Ustaz? Memang disyorkan. Rasulullah sendiri kata, "Man istata'a al-yamut fil Madinah, man istata'a al-yamut fil Madinah falyaf'al." Rasulullah sebut, anjurkan, "Man istata'a al-yamut fil Madinah." Siapa-siapa yang mampu tinggal di Madinah sampai dia meninggal di Madinah, buatlah, usahakanlah. Tu anjuran Rasulullah sendiri. Rasulullah kata sebut macam tu. Kan? Jadi kita usaha sebaik mungkin, semampu mungkin. Kalau ada harta, ada tenaga, ada usaha untuk kita boleh duduk dekat Madinah, kan? Sampai kita meninggal di Madinah, buatlah, usahalah, ikhtiarlah, kan? Daripada kita ikhtiar benda-benda jangan taksub sangat nak tu macam tu macam mana Ustaz? Maksudnya? Taksub sangat kita nak meninggal dekat sini tu ada hukum tak? Memang Rasulullah anjurkan lah. Kita tak terlalu taksub sangat nak meninggal kat sini. Maknanya dunia tu kita tinggalkan. Nak tinggal kat sini. Boleh. Sebab apa, itulah anjuran Rasulullah. Nak taksub hanya pada seorang saja, iaitu pada Rasulullah, pada kata-kata Rasulullah. Tak payah taksub pada kata-kata manusia yang lain, kan? Rasulullah dah anjur, dah bagi tahu, dah kata, boleh ke mampu kan nak datang duduk kat Madinah sampai meninggal, buat. Kan? Rasulullah kata buatlah. Kan? Sesungguhnya aku ni nanti akan bagi syafaat pada kamu semua. Kan? Kita terbayangkan macam ni lah. Kita tengok sekarang ni macam ni kosong macam ni. Bayangkan akhirat nanti waktu dibangunkan semula ni, semua akan keluar balik daripada kubur-kubur ni. Bangun dengan tengok Yaumul Mahsyar, kan? Semua dah orang runtuh habis semua. Waktu tu kita nak cari apa? Kan? Waktu kita nak cari apa? Semua akan tengok ke? Tu Rasulullah. Ya Rasulullah kat sana. Jauh ke? Ya Allah, bayangkan kita kat sini, kan? Mudah-mudahan lah saya abang-abang semua tu kita ada rezeki kita kat sini. Allah Taala ni kita bangun bayangkan kita bangun sekarang ni, kita tengok Rasulullah depan tu, kan? Dah tak ada benda lain dah kita dalam kepala otak kita nak fikir. Kita fikir jumpa ni ya Rasulullah bagi syafaat ni ya Allah. Sebab apa? Sebab menunggu untuk dihisab tu saja pun dah azab, kan?
Ada orang yang tunggu punya lama sampai peluh ni naik ke buku lali, sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Peluh nak tunggu ni. Yang dikatakan matahari ni sejengkal dia daripada kepala. Ini kita musim sejuk kan, nampaklah bulan kan. Ni matahari ni seolah-olah sejengkal daripada kepala. Bukanlah matahari tu sampai ke kepala. Maksud panasnya dengan suasananya yang tak selesa semua tu. Nak tunggu kita hisap. Ya Allah. Betul hanya orang yang duduk dekat apa nama, dekat Baqi' ni jumpa Rasulullah. Kita kat Malaysia nak naik kapal terbang memang tak ada lah kapal terbang. Siapa nak bawa kapal terbang tu? Kan? Tunggulah dekat situ sampailah datang giliran kita untuk kita dihisap. Ya Allah. Kalau kita boleh imagine benda macam tu, takkan kita tak ada usaha sekarang ni kita nak duduk kat Madinah sampai kita meninggal kat sini. Kalau kita tahu, faham betapa azabnya ketika Yaumul Mahsyar nanti, kita dah tak ada apa dah dalam kepala otak kita sekarang waktu kita hidup ni. Waktu tu semua orang menyesal, kata, ya Allah, aku menyesal. Kalau boleh aku nak patah balik ke dunia. Untuk apa? Untuk aku nak buat amal ibadat ni, walaupun 1 saat sekalipun. Waktu tu. Tapi semua dah berlalu lah. Dan peringatan ni bukan untuk saya, peringatan ni untuk kita semua kan. Kita tengah hidup lagi, masih lagi diberi nyawa. Anggaplah kita tu sekarang ni berada di Yaumul Mahsyar. Allah Ta'ala bagi peluang kedua. Okey, bagi patah balik, kita dah datang balik semua tu. Tiba-tiba kita berada sekarang ni, kita nak rasa apa sekarang ni? Kan? Tak ada contoh perkuburan yang kita tengok sekarang ni, bukan ada apa pun. Dia letak batu nisan, tanah nama pun tak ada kan, batu saja. Jadi kalau kita ikut dalam Islam ni, inilah orang kata perkuburan yang paling mulia sekali dalam Islam lah. Tapi Rasulullah larang untuk kita nak buat binaan, nak buat orang kata bagi cantik, letak bunga ke apa semua tu. Sebab apa? Itu antara larangan yang Rasulullah letak ya. Kalaulah benda tu untuk hiasan pada orang kata kubur ni dibenarkan, saya sini lebih aula lah, lebih awal lagi orang buat. Kenapa sahabat-sahabat tak buat? Kenapa tabi'in tak buat? Kenapa ulama-ulama terdahulu tak buat? Imam Syafi'i ke apa tu tak buat? Sebab benda ni dilarang. Kenapa dilarang? Ada sebab. Ini jenazah dia. Kita tengok. Jenazah dia. Okey. Sebab orang sini bila tengok jenazah ni, dia gembira, dia tak sedih. Dia kata syukurlah rezeki kau dapat simpan di Baqi'. Ya. Nanti kau akan bangun nanti di akhirat nanti kau bersama dengan Rasulullah depan ni je. Ya. Orang tak sedih. Ni yang tadi. Tadi bila kita masuk ke Baqi' ni, pertama sekali kita bagi salam. Apa dia ialah assalamualaikum ya ahlal diyar wa inna insyaallah lahiqun. Luar. Kawasan Baqi' ni luar insya-Allah. Engkau di situ. So bila kita datang Baqi' ni, salah satu benda yang kita boleh ingatkan pada diri kita, sekaya mana kita pun kat dunia, akhirnya kita akan masuk ke kubur juga macam ni juga. Inilah rumah akhir kita. Jadi bersedialah dengan bekalan-bekalan kita untuk ke akhirat nanti.